Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan melaksanakan tugasan 3 persembahan bagi subjek sejarah perkembangan bahasa Melayu. Sebelum memulakan, kami akan memperkenalkan diri kami. Assalamualaikum, nama saya Iqbal Masruah daripada kelas C2 dari perkumpulan PP SMP sesi 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizin Haziq bin Azhan dari kelas C2 dan saya dari kumpulan PPSMP Abilan Jun 2023. Assalamualaikum, saya Muhammad Mirza Danish bin Zainal dari kelas C2 dan dari kepada kumpulan PPSMP sesi Jun 2023. Pertama, pengenalan. Bahasa Melayu telah melalui pelbagai perubahan dan pembangunan sepanjang zaman. Penlibatan tokoh-tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu menjadikan bahasa ini sebagai satu bahasa yang bertamadun. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, tamadun bermaksud sudah maju dalam cara hidup. Bahasa yang bertamadun bermakna bahasa yang berubah mengikut peredaran zaman bagi memastikan bahasa tersebut kekal relevan. Oleh itu, segala perkembangan dalam bahasa Melayu membuktikan bahasa Melayu mempunyai nilai yang tersendiri dan setanding dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Seterusnya, tokoh-tokoh bahasa Melayu tempatan terdiri daripada Abdullah bin Abdul Kadir Munshi atau Abdullah Munshi. Yang kedua, Major Datuk Haji Muhammad Said bin Haji Sulaiman. Manakala tokoh-tokoh bahasa Melayu asing yang akan kami bincangkan dalam tugasan ini ialah R.J. Wilkinson dan O.T. Dusek. Tokoh yang pertama yang saya akan bentangkan ialah Abdullah bin Abdul Kadir Munshi atau lebih dikenali sebagai Abdullah Munshi. Biodata beliau dilahirkan di kampung Masjid Melaka. Beliau mendapat pendidikan Inggeris dan bergaul luas dengan pegawai Inggeris dan paderi. Beliau digelar Munshi pada usia 11 tahun. Karya beliau memperlihatkan pembaharuan dari segi pemikiran, zaman permulaan bahasa Melayu moden. Dan beliau mendalami dan mempelajari bahasa Melayu daripada orang yang arif seperti Datuk Sulaiman dan Datuk Astur menurut Syamsul Mardiah Bahrum et al. 2019. Seterusnya, antara sumbangan tokoh Abdullah Munshi dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah Abdullah Munshi telah menghasilkan banyak karya yang bermutu seperti Syair Singapura Terbakar pada tahun 1830, Dawai Kulub pada tahun 1838, Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan pada tahun 1938, Kitab Adat Segala Raja-Raja Melayu dalam Segala Negeri 1838, Hikayat Abdullah bin Abdul Kadir 1849 dan Kisah Pelayaran Abdullah ke Jeddah pada tahun 1854. Seterusnya, karya-karya yang telah dihasilkan oleh beliau membawa unsur-unsur pembaharuan dalam lapangan sastra Melayu. Tambahan pula, Hikayat Abdullah yang berbentuk autobiografi memuatkan pengalaman hidupnya bersama orang-orang Inggeris dan mengandungi kritikan terhadap orang Melayu, Raja-Raja Melayu dan Undang-Undang Timur yang sebelumnya tidak pernah disentuh oleh golongan penulis. Di samping itu, beliau telah mengupas aspek politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat Melayu di Pahang, Kelantan dan Terengganu. Aspek yang mendapat perhatian di mata beliau ialah kemunduran orang-orang Melayu, soal pelacuran di Kelantan, kezaliman raja dan sebagainya. Akhir sekali, beliau juga lantang mengkritik rakyat di Pahang yang malas bekerja sehingga keluasan kawasan yang dimiliki tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seterusnya, kita teruskan lagi dengan Major Datuk Haji Muhammad Said bin Haji Sulaiman. Biodatanya dilahirkan pada 7 Oktober 1876 di Teluk Belanga, Singapura. Memulakan kerjaya sebagai jururuang di Pejabat Perbendaharaan di Istana Besar Johor pada tahun 1898. Pada tahun 1910, beliau dilantik sebagai Setiausaha Sulit di YMM Sultan Ibrahim sehingga tahun 1952, iaitu selama 42 tahun. Beliau juga telah menumbuhkan Pakatan Belajar Mengajar, pengetahuan bahasa di
di Johor Bahru pada tahun 1888. Pada 14 April 1935, namanya diubah kepada Perhatian Bahasa Melayu Persulatan Buku Diraja Johor. Badan ini banyak memberi sumbangan kepada perkembangan dan kemajuan bahasa Melayu di Malaysia. Perhatian tersebut menghasilkan 34 buah buku yang menyentuh aspek bahasa, sejarah, kebudayaan dan riwayat perjalanan. Antara karya Meja Datuk Haji Muhammad Said bin Haji Sulaiman ialah buku Katan 1936, iaitu merupakan kamus yang tertulis dalam tulisan Jawi. Seterusnya, Jalan Bahasa Melayu 1939, Perkataan-perkataan Berangkap 1939, Buku Ketetapan Ejaan Melayu 1941, Tanda-tanda bagi Perhentian 1940. Kesemua karya ini berperanan penting sebagai rujukan bagi penulis-penulis yang menggunakan bahasa Melayu. Kita beralih pula pada tokoh asing, Otti Dussek. Nama penuh beliau ialah Oman Theodor Dussek, berasal dari Jerman. Pada tahun 1912, beliau dilantik sebagai guru di Sekolah Tinggi Melaka setelah tamat pengajian di University of London. Pada 1914, beliau dilantik sebagai pengetua Maktab Latihan Guru Melayu Melaka, kemudian sebagai pengetua Sultan Idris Training College yang pertama pada tahun 1922. Beliau kemudiannya menubuhkan Pejabat Karang Mengarang dalam usaha untuk memajukan bahasa Melayu. Antara hasil karya Otti Dussek ialah Kitab Pelita Mengarang bersama dengan Muhammad Hashim bin Haji Taib pada 1923, Kitab Pedoman Guru Penggal 1 dan 2 dan Kitab Hisab 1, 4, 1926. Kemudian Kitab Ilmu Geometri pada 1930 dan akhir sekali Melawat ke Eropah Tengah 1935. Hasil karya beliau memainkan peranan penting untuk guru dan sistem pendidikan di Malaysia. Seterusnya, kita beralih pula pada tokoh asing yang kedua iaitu R.J. Wilkinson. Nama penuh beliau ialah Richard James Wilkinson. Ringkasannya, R.J. Wilkinson tiba di Tanah Melayu pada tahun 1889 dan bertugas sebagai pegawai pentadbir kolonial. Beliau adalah seorang sarjana lulusan College Trinity, Cambridge. Beliau adalah seorang yang multilingual yang menguasai bahasa Perancis, Jerman, Yunani, Itali dan Sepanyol. Dan kemudian bahasa Melayu dan Hokkien yang ia kuasai pada tahun 1889. Saat menjadi kadet setelah dengan hikmat awam negeri-negeri Selat, menurut Rahimah Haji Sabran et al. 2021. Antara sumbangan R.J. Wilkinson dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah beliau banyak memberikan sumbangan terhadap perkembangan bahasa Melayu dengan menerbitkan kamus dan menyusun ejaan. Antaranya adalah seperti yang berikut. Yang pertama, beliau menerbitkan A Malay English Dictionary pada tahun 1901, iaitu kamus dui bahasa yang terawal pada abad ke-20. Seterusnya, Kamus Jawi Melayu Inggeris disusun pada tahun 1902 dan diterbitkan pada tahun 1903. Seterusnya ialah ejaan Wilkinson yang dikeluarkan pada tahun 1895, iaitu sistem ejaan yang digunakan di semua sekolah umum. Selain itu, beliau banyak menerbitkan buku-buku cerita lama dan sejarah untuk kegunaan penuntut-penuntut sekolah. Akhir sekali, Dr. C. Hoi Kas dalam bukunya Perintis Sastra mengatakan bahawa pantun Melayu yang dikumpulkan oleh R.J. Wilkinson dan R.O. Winston dalam buku Malay Literature Series 12 mengandungi lebih kurang 1,500 rangkap pantun dan lebih 10% daripadanya ialah seloka. Seterusnya, kita teruskan lagi dengan asas morfologi serta sistem ejaan bahasa Melayu pra dan pasca merdeka. Pertama sekali, asas morfologi. Morfologi ialah bidang bahasa yang mengkaji tentang struktur kata, bidangan kata, golongan dan bentuk kata. Konsep morfem ialah unit tata bahasa terkecil yang menjalankan tugas nahu. Jenis morfem terbahagi kepada dua, iaitu morfem bebas dan morfem terikat. Konsep alomorf ialah varian morfem
dan setiap morfem mempunyai alomorf. Alomorf terbagi kepada dua jenis iaitu alomorf lingkungan dan alomorf bebas. Konsep morfoformem iaitu ciri bunyi timbul apabila imbuhan dicantumkan kepada bentuk dasar. Seterusnya, kita beralih pula pada sistem ejaan pra-merdeka. Pertama, sistem ejaan Wilkinson 1940. Kedua, sistem ejaan Zaba 1949. Ketiga, sistem ejaan Fajar Asia 1945 hingga 1954. Dan seterusnya, sistem ejaan Kongres 1956. Pertama, sistem ejaan Wilkinson 1940 diwujudkan bagi menyeragamkan sistem ejaan Rumi yang digunakan di sekolah-sekolah Melayu di Malaya. Sistem ini wujud hasil daripada tindakan yang dilakukan oleh satu jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh R.J. Wilkinson yang menjawat jawatan pengarah pelajaran ketika itu. Kedua, sistem ejaan Zaba telah diketengahkan oleh Pendeta Zaba pada 1949. Zaba telah membuat pindaan pada sistem ejaan Wilkinson kerana beliau berpendapat bahawa ejaan itu tidak menggambarkan sebutan Melayu. Zaba telah membuat beberapa pindaan. Contohnya, huruf U diganti dengan O sebelum huruf R, K dan NG pada akhir perkataan. Sistem ejaan ini juga telah memberi tanda sempang kepada imbuhan D dan SA. Sistem ejaan ini digunakan secara menyeluruh di sekolah dan dinamakan ejaan sekolah. Sistem ejaan ini digunakan sehingga tahun 1972. Seterusnya, antara sistem yang terdapat dalam sistem ejaan pra-Amerika ialah sistem ejaan Fajar Asia. Sistem ejaan Fajar Asia muncul semasa pemerintahan Jepun. Ejaan ini digunakan untuk menyampaikan propaganda Jepun dalam bahasa Melayu melalui tulisan Rumi. Sistem ejaan ini hampir sama dengan sistem ejaan Wilkinson. Perbezaannya hanya pada diftong A dan AU yang digantikan dengan huruf W dan Y. Contohnya, perkataan panda dan kurau dieja sebagai pandai dan kurau. Selepas Jepun kalah, sistem ejaan ini tidak lagi digunakan. Bahasa Melayu kembali menggunakan sistem ejaan Zaba. Seterusnya ialah sistem ejaan Kongres. Sistem ejaan Kongres terhasil ekoran keinginan untuk membuat tinjauan terhadap tulisan Rumi bahasa Melayu dalam Kongres Persuratan Melayu pertama pada tahun 1952 dan Kongres Persuratan Melayu kedua pada tahun 1954. Oleh itu, dalam Kongres Persuratan Melayu ketiga 1956 telah diputuskan satu sistem ejaan yang dikenali sebagai sistem ejaan Kongres. Walau bagaimanapun, sistem ejaan ini tidak pernah digunakan disebabkan sistem ejaan ini menerapkan lambang-lambang fonetik dalam sistem ejaannya. Kita teruskan lagi dengan sistem ejaan pasca merdeka. Sistem ejaan Marindo terhasil susulan usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu melalui penyelarasan sistem ejaan. Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia telah menyelaraskan sistem ejaan yang digunakan oleh kedua-dua buah negara sehingga menghasilkan sistem ejaan Marindo. Nasibnya juga sama dengan sistem ejaan Kongres kerana mengutamakan lambang fonetik, maka ejaan ini tidak digunakan secara meluas. Sistem ejaan Rumi baru bahasa Melayu muncul setelah tamatnya konfrontasi Indonesia-Malaysia. Persepakatan untuk menyelaraskan sistem ejaan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia telah diadakan sehingga menghasilkan sistem ejaan ini pada 16 Ogos 1972. Sistem ejaan ini kekal digunakan hingga kini. Di Indonesia, sistem ejaan ini dinamakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kesimpulannya, bahasa Melayu menjadi seperti yang kita tahu sekarang, hasil daripada titik peluh tokoh-tokoh bahasa yang gigih memartabatkan bahasa Melayu. Karya-karya yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh tersebut memajukan bahasa Melayu dalam bidang penulisan, memastikan bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu yang mempunyai keindahannya yang tersendiri. Tersebut merupakan senarai rujukan yang telah kami gunakan.